saya akan tunjuk apa kelebihan antara Google Classroom dengan MS Teams. Kemudian PowerPoint dan juga lain-lain file lah untuk dikongsi rujukan secara kolaboratif antara pengurusan dan juga guru-guru lah. Kemudian yang kedua, peserta dapat mengisi data dalam template PPT yang telah dimuat naik secara kolaboratif, secara bersama. Macam kita ada isi Google Sheet dan sebagainya. Pakai isi dalam tu, jadi secara serentak, jadi data tu siap, kita cuma perlu download saja. Tapi semua dapat lihat, berkongsi dan simpan. Bila-bila masa semua yang members dalam team itu boleh akses. Kalau kita guna akaun personal, kongsi, Google Drive dan sebagainya, payah. Kemudian peserta dapat beri arahan dan maklumat dalam tab post. Ada ruangan-ruangan tu macam mana kita nak buat post dan sebagainya lah, nak jawab balik kepada komen dan sebagainya tu. Makluman oleh pihak pengetua, guru besar, apa semua, macam mana kita nak jawab balik. Kemudian menyediakan ERP menggunakan OneNote. Ada dua kaedah, melalui kita upload file ataupun kita guna aplikasi OneNote dalam Steam itu. Kemudian menambah tab penting untuk kita buat link kepada, mungkin kita ada macam KPP, kita ada site, ada portal sekolah dan sebagainya. Kita boleh buat link, ambil daripada tab untuk kita tambah itu, di dalam tab itu kita boleh tambah dan kita masukkan link, jadi dia keluar paparan tu. Bila kita klik dia akan sambung kepada site yang kita linkkan tu lah, yang kita sambungkan. Kemudian antara Microsoft yang kita guna adalah MS Teams, S-Way. Macam saya tunjuk ni menggunakan S-Way lah. Ini tuan KPP kita hasilkan. Jadi mudah untuk presentation dan sebagainya. Dan URL dia pun saya masukkan situ, jadi klik semua boleh tengok. Tuan-tuan pun kalau masuk ke dalam kelas yang saya buat ini, yang saya bina ini, bengkel badan terak dan juga pendang ni, tuan-tuan boleh klik sendirilah tengok. Kemudian PowerPoint, OneNote dan sebagainya lah. Kemudian 21st CLD Collaboration and Skill Communication secara kolaboratif. Kemudian kumpulan sasaran kita 3 peserta lah setiap sekolah. Dan aktiviti yang pertama rasanya memang dah selesai lah sebelum bengkel bermula. Tuan-tuan dah dapat install dan muat turun toolkit ini yang kita edarkan melalui surat dan juga WhatsApp lah. Satu channel yang melalui sebagai awal permulaan. Kemudian tuan-tuan dah install ataupun dalam handphone tuan-tuan pada Play Store, kita boleh masuk lah. Macam kita download lain-lain aplikasi. Cuma bila diminta sign in itu, kita gunakanlah ID Delima. Jadi ID Delima ni sekarang ni sangat penting. Kita jangan kata susah nak ingat apa semualah. Kalau hari kita duk tag masuk dia, insya-Allah. Dan kadang-kadang kita boleh save saja ID tersebut. Jadi bila next itu dia just keluar aja, kita next saja. Kita tekan yes saja. Jadi tiap kali nak masuk tu dari scroll atas dah. Aktiviti 1 ni yang nombor 2 ada sila klik di sini. Bila tuan-tuan klik situ, tuan-tuan akan dapat modul itulah. Jadi modul ni juga sebenarnya saya dah bagi PowerPoint tu. Yang ni yang tambahan yang lain sikit lah. So lebih kurang yang dalam modul kita bagi dah langkah-langkah ni. Sama ada tuan-tuan download direct kepada search engine-nya. Type dia Microsoft Teams, kita boleh download lah. Yang keduanya melalui aplikasi Delima. Saya buka tengok. Buka tunjuk sikit. Ini je lah. So kemudian begitu juga dengan kedua dalam Play Store. Ini pun sekejap lagi. Kemudian link mesyuarat. Untuk pautan mesyuarat tu alhamdulillah semua boleh join. Dah dapat dah capai dah. Kemudian untuk MS Meeting, kita akan rujuk surat panggilan, semua ada maklumat dalam tu lah. Kemudian begitu juga dengan kod kelas kita ada dalam surat tersebut dan juga melalui WhatsApp lah. Kemudian slot tadi alhamdulillah kita dah selesai perkongsian bersama KPP. Kemudian perkongsian bersama Cikgu Muhammad Nizam bin Saidin, Guru Besar SK Datuk Wan Kemara, dan yang ini yang slot ketiga lah. Dan diharapkanlah sambil-sambil kita answer ni, tuan-tuan dapat sama-sama membina MS Teams. Tak apa, tak lengkap, tak komplit, tak apa, cuma ada basic. Tuan-tuan nanti benda ni kita kena explore dan buat kemudian lah. Dan lepas ni kita akan kongsi dalam tim yang kita bina ini, bukan untuk bengkel ni saja, dia akan berterusan. Jadi masing-masing boleh post balik, boleh print screen tim sekolah tuan-tuan dan perempuan yang kita gunakan sebagai tool pengurusan itu, dan share dalam kita punya tim ini untuk sama-sama dikongsi dan diambil sebagai contoh oleh sekolah-sekolah lain lah.
menaiki sesi bengkel ni. Jadi untuk apa kelas kita ni akan berterusan lah, dia tak mati, tak tamat di hari ni saja. Okey. Kemudian post muat naik slide PowerPoint berkenaan dalam channel tugasan peserta yang disediakan Mestim, bengkel lewatnya seminggu selepas bengkel. Ini tu agak-agak tuan-tuan kalau ada masalah tu bolehlah kita kongsi balik. Okey, sebab kita pun nak evidence, maksudnya apa-apa bengkel yang kita buat ni ada output. Okey, tak ni macam kesan tadi, kalau kita mungkin dengar aja tak try buat, tak hasilkan produk dan sebagainya, dia akan hilang macam itulah. Okey, mungkin tuan-tuan lepas ni bersama dengan Guru ICT, sebab tu kita libatkan 3 orang lah. Jadi 3 ni mungkin peranan besar tu Guru ICT, dia boleh sebar luas kepada cikgu-cikgu lain lah. Baik, ini untuk kita punya Azhari, ini adalah satu contoh lah, kami menyediakan satu modul untuk tujuan bengkel ini menggunakan S-Way. Dengan menggunakan aplikasi S-Way ini juga sebenarnya cikgu-cikgu di sekolah kita boleh bina modul PDPR menggunakan S-Way ini. Sebab bila kita menggunakan S-Way ni, kita boleh share dia punya link modul ini dengan anak murid kita melalui Google Classroom boleh, melalui MS Team boleh, melalui Telegram boleh, melalui WhatsApp boleh. Jadi murid kita bila dia klik link S-Way ni, dia akan dapat modul PDPR itu. Dan bagi murid-murid yang tidak ada akses kepada talian, maksudnya modul S-Way ini juga kita boleh eksport ke dalam bentuk PDF dan kita boleh edarkan modul ini dalam bentuk edaran, iaitu modul PDPR secara edaran kepada anak-anak murid kita untuk anak-anak murid kita membuat pembelajaran. Jadi kita buat satu kerja je lah, maksudnya untuk kita nak bagi modul ini dalam mana-mana platform digital online ini ataupun secara offline, kita buat satu kerja saja. Okey, nanti cikgu boleh terokar lah bagaimana nak buat S-Way ni lah. Macam ni lah, share kan, kita dah klik button share ni, dia boleh hantar lah ini link ni, kita boleh copy. Okey, dan copy dah dan boleh share lah, ataupun nak export macam kita tadi, export pada bentuk lain lah. Okay. So saya balik kepada kelas kita. Baik, ini salah satu contoh. Sebenarnya saya nak tunjukkan apa yang kita nak hasilkan sebenarnya untuk bengkel hari ini. Jadi sebelum kita bina channel, buat posting dan sebagainya, saya ambil contoh satu lah. Okey, macam ni tim bawa akaun saya, bukan saya sebagai pegawai di JPN, saya dapat satu ID iaitu CM96. Jadi bengkel-bengkel yang kita laksanakan tu kita create lah. Macam juga Google Classroom lah yang ni. Okey, dan ada lagi sebenarnya bila banyak tu jadi hidden. Okey, jadi bila kita klik ni ada. Contohnya kita nak ambil satu. Kita di SSTP macam KPP maklum tadi, di SSTP ada satu untuk pengurusan pejabat. Yang ini kita buat perkongsian SSTP bersama USTP Kedah setiap PPD. Jadi ini contoh yang kita nak hasilkan di sekolah nanti. Okey, lepas ni lah. Jadi maksudnya kita ada channel bengkel khusus. Jadi semua berkaitan dengan bahan-bahan khusus bengkel, posting dan juga file, surat, minit mesyuarat, semua kita upload di ruangan sini. Jadi tersimpan di sinilah, ikut folder masing-masing sebab kita boleh create folder. Kemudian ini bengkel khusus mesyuarat taklimat. Kemudian berkaitan dengan diskusi, apa-apa diskusi kita boleh buat di sinilah secara spontan dan sebagainya. Laporan pun kita boleh buat naik dalam ruangan file, okey, dan buat catatan dalam bahagian notes. Okay. Kemudian berkaitan dengan mesyuarat dan sebagainya, kita ada channel-channel mesyuarat dan setiap kali mesyuarat kita cuba gunakan channel inilah. Jadi semua peserta masuk secara dah masing-masing dah faham dah channel mana yang nak masuk. Okey, jadi terus saja kita akan masukkan mesyuarat dan bahan-bahan semua ada dalam platform yang sama, okey, channel yang sama ni. Kemudian laporan unit. Jadi ahli mesyuarat tu dia just link kepada mana-mana channel yang kita akan gunakan dia, dan di tepi tu ada kemudahan Meet kan, Zahri kan. Jadi kita reply ni. Jadi kita mesyuaratlah situ. Bila kita rasa nak mesyuarat, beri arahan. Contohnya kalau kita buat untuk sekolah, okey, kita jumpa dalam channel ini pada jam berapa. Jadi cikgu pun masuk ke dalam Teams dan masuk ke dalam channel yang berkenaan dan klik butang Meet. Sebab kita di sekolah mungkin kita akan buat channel-channel panitia bahasa Melayu, panitia sejarah, panitia bahasa Inggeris. Jadi panitia bahasa Inggeris dia gunalah channel dia untuk dia meeting sama-sama tim dia. Okey.
baik, ini sebagai contoh lah apa yang tuan-tuan nampak gambaran apa yang nak buat. Okey. Zari klik itu bahagian general Zari. Yang tadi klik bahagian general. Ya. Masuk seperti ini. JB tadi. Tu buah tu tak tahu nak pak. Dan Nak tengok kalau Ya. dah tu. Klik tu. yang okey. Ini grup bengkel kita nah. Teams untuk bengkel PGB. Okey, kalau ikutkan tadi ni yang dah join team ini, alhamdulillah. Sekarang ni dah ada member sini. Okey. Dah lihat 111 yang dah masuk. Alhamdulillah, tak apalah saya teruskan lah. Jadi yang mungkin tak join lagi tu akan join selepas ni lah. Okay, mungkin ada dapat makluman. Okay, cuma kita basic kita nak balik kepada macam mana kita nak hasilkan channel-channel tadi. So yang pertama sekali saya tunjuklah. Okey, ini di bahagian paparan. Bila tuan-tuan masuk team itu dia akan wujud macam ni lah. Yang tuan-tuan mungkin kosong. Sebab tak banyak lagi. Mungkin ada satu je bengkel kita pada hari ini. Jadi dia sama macam Google Classroom juga. Okey, jadi kita perlu klik di sini untuk kita create satu team. So kita sekarang ni kita nak create untuk team pengurusan sekolah. Jadi sebelum tu di sebelah bahagian sini ini adalah menu-menu di luar. Maksudnya dia akan tunjukkan macam contoh sini aktiviti. So apa aktiviti dalam team account cikgu tu semua ada di sini. Dia tak kira kumpulan mana, kelas mana, semua ada di sinilah dan kita boleh jawab. Okey, kita boleh tengok dan kita boleh respon lah. Begitu juga chat semua. Dalam grup-grup team account cikgu tu dia ada setengah dia mungkin dia message, satu message cikgu jadi cikgu boleh jawab direct. Kita klik je kita boleh jawab. Okey. Kemudian team di sebelah kiri ni dia akan bawa menu ni kepada semua lah. Okey, semua team yang ada itu dia macam back lah. Balik asal kepada interface awal team. Okey, kemudian assignment ni tugasan, ada lagi nanti kita explore dalam tu lah bahagian dia. So, saya masuk kepada paparan sebelah kanan ini. Jadi sekarang ni ini juga in another device. Minta maaf sekejap nah, ini Alfi mai Faiz ruang. So untuk yang pertama cikgu boleh klik join or create team. Okey. So kita klik join or create team ni dia akan dua pilihan lah. Pertama kita join macam cikgu join ni saya dah bagi kod tuan-tuan boleh join lah. Okey. Okey, sekarang cikgu boleh cuba untuk buat kelas lah ataupun team cikgu just create team. Okey. Jadi create team ni boleh boleh ikut lah. Oh, dia senang. Ada yang on mic minta tolong off lah. Okey. Buat discussion. Buat discussion asing. Okey. Untuk type ataupun jenis team ni dia ada 4 pilihan pada kita lah. Yang ini kita syorkan memang digunakan untuk sama macam Google Classroom. Sebab kelas. Bila kelas ini kalau kita lihat dia punya respon dia saya tunjuk setelah lalu lah. Okey, kita namakan kelas saja. Tahun 6 ataupun tahun 5. Okey. Optionalnya ni boleh biarlah tak ada masalah. Okey. So, next. Cikgu minta tolong off mic cikgu. Saya tengah present dia ganggu sikit. Okey, so untuk add student macam juga Google Classroom kita boleh copy apa semua. Okey, mungkin cikgu-cikgu sekarang ni banyak guna Google Classroom tak ada masalah, tak ada isu. Tapi lepas explore lepas ni okey, cikgu. Ustaz Kazim kata nak panggil abang. Halo. Aku minta cikgu off mic. Ni buat ceramah. Buka tapi itu dua ceramah. Dia ganggu peserta lain, minta maaf ni. Cikgu, saya nak minta tolong Idrus check Ustaz. Ni kalau boleh mute-kan yang mana yang kenaan lah. Okey. Anak murid kita pun betul lah kadang-kadang kita mengajar kan. Tak tahu mereka buat apa kita bukan tahu kan. Okey. Student ini maksudnya ID. Okey. ID ni kita nak add masuk. So yang ini kalau kita tak ada lagi itu maksudnya ID kita boleh skip lah. Tapi kalau ada Excel dan sebagainya kita boleh copy satu-satu kita masuk. Dia tak macam Google Classroom. Google Classroom kita copy all semua sekali tu kita masuk. Dia ambil masa dalam 30 second seminit tu dia akan masuklah semua serentak. Yang ni kita kena copy nama satu ID pelajar itu dan kita add. Okey. Kemudian teachers pun macam tadi kita boleh tambah sebenarnya berapa orang dalam satu team sebagai teacher. Okey, so kita
tak mau lagi kita skip dulu. Okey. Jadi dia akan timbul lah. So ini channel dia. Cuma saya nak terangkan kelas note apa semua nanti lebih kurang sama lah. Aktiviti kita buat assignment pun lebih kurang sama dengan Google Classroom. Okey, dia boleh buat quiz, boleh buat assignment biasa latihan dan sebagainya, boleh bagi grade. Ini samalah. Cuma kelebihan dia sekarang ni untuk digunakan sebagai PDP ataupun PDPR. Channel ini, okey, bila kita create channel ni kita boleh create channel setiap subjek. Maksudnya sekarang ni kalau Google Classroom satu kelas dia mungkin ada 8 subjek, 8 Classroom. Tapi dalam MS Team ni kalau satu kelas 5 kreatif contohnya, bila buat tim 5 kreatif tu, dalam ni kita boleh create channel subjek saja, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, apa semua duduk dalam satu kelas. Jadi pelajar semua dalam kelas tu. Cikgu pun dia akan duduk. Dia masuk, dia klik kepada subjek dia nak ajar. Jadi bahan dia kongsi dalam channel subjek tu saja. Itu satu kelebihan, dia tak jadi banyak kelas. Budak kita pun tak pening. Tapi aplikasi yang lain tu lebih kurang sama. Okey, nak buat meet apa semua, sekejap lagi kita tunjuk dalam kita nak presentkan. Cuma yang saya tunjuk ni kelebihan. Jadi pentadbir pun mudah lah Azhari masuk sini, ronda sini lah. Ronda dia ni. pentadbir pun dia tak perlu masuk semua kelas. Kan? Tidak, kita ada buat Google Classroom ni. Ni cerita orang tak apa, dulu jual ubat dah. Bagus, kata bagus. Main ubat ni kata bagus lah. Tak lah cikgu. Yang mana cikgu rasa selesa teruskan. Kita cuma bagi ilmu. Cikgu rasa selesa yang mana, gunalah. Yang penting, ID D5 kita guna. Aplikasi mana yang sesuai, yang cikgu dah mahir. Tapi setengah dia nak tambah ilmu, nak berkongsi. Dia temui satu-satu, dia nak berubah. Alhamdulillah lah. Okay, boleh cuba. So, yang tak nak detail tu, lagi kita masuk dalam channel yang dalam tim yang lain lah. Jadi saya nak tunjuk kelebihan penggunaan untuk PDP. Kelebihan dia tu lah yang saya nampak tu. Dalam satu tim ni boleh create semua subjek. Cikgu-cikgu semua duduk dalam ni. Guru besar pun boleh jadi sebagai member, dia boleh tengok saya. Masuk kelas 5 kreatif tu, dia boleh tengok semua subjek. Jadi semua cikgu mengajar. Dia post apa, dia kongsi apa semua, boleh. So, ini satu contoh. Jadi saya balik kepada yang asal tim. Okey, itu yang tadi kita create tadi. So, sekarang ni satu lagi create. Okey, kita create balik. Jadi, cikgu boleh create lah. So, untuk kelas, yang ni untuk PLC. Sesuai lah kita nak buat bengkel dan sebagainya, boleh. Grup sementara apa semua kita nak buat tu, kongsi kita gunakan PLC lah. Sebab dia beza dia, yang tadi teacher dengan student, yang ini owner dengan member. So, untuk sekolah, untuk tujuan petang ni, bengkel petang ni, kita nak buat bengkel pengurusan antara pentadbir dengan guru. Jadi cikgu-cikgu sesuai yang kita guna adalah untuk staff. Jadi kita kliklah staff sebab yang ni untuk school administration and development. Okey. So kita klik, sekali klik ni so kita namakanlah. Contohnya macam tadi SK Kampung Baru. Tak mahu cikgu nak saya tolong buat tak apa. Lepas ni ada okey, SK Kampung Baru. Boleh ni balik. Okey. Optional ini tak apa. Yang ni kita tinggal kosong tak apa. So privacy ni, private ini maksudnya kita yang kena invite peserta lain masuk. Tak mau, kita tak mau itu. Maksudnya peserta boleh join. Tapi kalau cikgu tak main boleh lah kita tag satu-satu peserta nanti kan. Kalau tidak kita kongsi je. Maksudnya public. Okay, anyone yang ada access, ada code itu dia boleh join lah. So kita tekan next. Zahari. Ya. Cuma kita kena faham yang kata organisation tu. Organisation tu bukan maksudnya organisation cikgu-cikgu di sekolah kita. Maksudnya kita create teams ni menggunakan ID D5. Kita punya organisation kita ialah domain kita ialah MOEDL itu. Maksudnya sesiapa sahaja yang dalam domain MOEDL boleh join. Satu Malaysia lah. Berapa belas juta cikgu dengan budak tu. ID kita memang MOEDL G-something at MOEDL. Tapi kalau at moe.gov.my maksudnya yang tu lain lah. Macam kami yang pegawai JPN BPD ni, kami ada ID yang at moe.gov.my. Yang dimasukkan dengan organisasi itu, organisasi yang sama itu iaitu semua yang at moe sempangdl.edu.my. Itu dia kira satu organisasi lah. Tak kira lah dia duduk Johor ke, dia duduk Kelantan ke apa ke, selagi dia di 5, dia kira satu organisasi. Macam Cikgu Nizam tadi, dia langgan satu domain lain. At HSK1 Kemarau tu, maksudnya dia lebih sempit lah. Maksudnya cikgu di sekolah dia tu lah. Yang at tu, itu maksudnya domain. Okey. Okey.
So pastikan untuk apa maklumat itu dalam kelompok kita lah, kalau kita nak share untuk pengurusan kita saja kan. Kita tak boleh sebar WhatsApp yang blok lah. Kalau kata ada tu yang mana ID delima tu dia boleh join. Okay. Kalau tak mau kita just private je, kita add sendiri. So untuk gitu juga dengan kita nak add people ataupun add members ini, kita boleh skip dulu kalau kita tak siap atau tak siap, kita tinggal dulu. Kalau ada senarai apa semua kita boleh tambah saja. Okey. Masukkan ID yang berkenaan. ID ni yang pertama kita boleh tag G berapa nombor dia ataupun nama. Nama ni susah sikit. Nama satu kena tepat seperti mana dalam sistem delima ni. Kalau Muhammad MOHD kena MOHD, kalau dia tag MUHD dia, tapi dia akan keluar semuanya nama MOHD, jadi susah. Yang penting kita tag G berapa, ID tu senang, dia akan naik. Okey, sampai tamat tu dia akan naik. Okey, jadi kita boleh skip. So adalah paparan dia SK Kampung Baru. Okey, ini contoh. Okey, cikgu, contoh dia. Okey, so saya balik dulu kepada tim bengkel kita yang cikgu dah join ini. So itu cara yang pertama lah bila kita ada bengkel tu. Okey. So ini kita boleh ubah di sini paparan profil kita macam juga WhatsApp apa semua. Kita klik sini kita boleh buat profil. Okey, kita boleh ambil daripada template yang sedia ada. Okey. Ataupun kita nak upload gambar sekolah dan sebagainya, kita boleh masuklah. So kita just pilih saja ataupun upload gambar mana yang kita ada. Okey, sini bagi upload dan di bawah nanti dia akan naik. Next lah. Okey. Mungkin contoh kita ambil satu. Okey, gambar Kedah dia kata update. So kita update lah. Okay. Dia akan save changes itu kepada logo ataupun profil kita lah. Okey. Okey, itu bahagian profil. So kalau kita lihat di sini bengkel bengkel PGB Padang Terap. So di sini kita lihat di hujung ni adalah 3 button ni. So ini untuk setting lah. Okey, untuk setting. Okey. Jadi yang setting ini dia sebenarnya untuk manage team. Bagaimana kita nak manage team keseluruhan kita ni. Okey, kalau kita lihat apa yang ada di sini, members pertama sekali. Jadi sini kita lihat dah ada members. Okey, kita sebagai owner boleh tengoklah members dan ada 109 owner ada 4 sebabnya ni saya tambahlah KPP dan juga ahli unit sektor di SSTP sebagai owner. Bila kita add tu kita boleh pilih nak bagi sebagai owner ataupun member. So owner ni dia tuan punya lah. Dia boleh buat lebih daripada orang lain. Okay. Kemudian itu pun terpulang kepada owner. Dia nak bagi tak kepada member. So member yang join ini. Jadi sebab tu saya kongsikan. Saya buka tadi open to public. Tuan-tuan boleh join team ini. Berdasarkan kod yang dibagi. Okay. So semua ni member ada 100. Jadi member ni alhamdulillah yang gunakan ID delima. Kalau dia naik guys itu maksud dia orang luar. Tapi dia tak boleh join. Saya kena add sebenarnya. Okay. So ini bahagian members. Jadi nak delete ke apa pun boleh, pangkah saja. Owner members tu akan terdelete lah. Kalau owner nak delete, remove. Sama. Prinsipnya macam WhatsApp apa semua kita boleh remove ahli ni. Okay. Kalau pindah dan sebagainya apa bertukar apa semua kita boleh remove tu admin admin di sekolah tu, sama ada pentadbir delima atau guru ICT yang berkenaan. Jadi untuk makluman benda ni maksud dia owner ni kena lantik lebih daripada seorang lah. Supaya apa-apa berlaku nanti nak orang dapat nak maintain ni secara berterusan tu ada pengganti kalau seorang pindah dan sebagainya lah. Okay. So yang kedua adalah channel. Okay. Apa maksud channel? Channel ini di sebelah sini. Sebelah kiri ni general. Bila tuan-tuan create team saja automatic default dia akan ada dah general. Yang ni MS Team akan buat siap-siap general. Kemudian kita boleh create. Untuk channel ni kita boleh create berapa yang kita nak. So ini yang kita nak buat untuk pengurusan sekolah. So untuk channel ni sebenarnya kalau kita lihat ni sekarang ni ada 2. Okey. Jadi contohnya saya nak create channel lah. Jadi di sekolah. Jadi Azhari apa ni peserta kita kena fahamlah yang tajuk yang atas besar tu bengkel PGB Padang Terap Pendang tu, yang tu kita panggil sebut sebagai teams. Jadi teams ni iaitu bengkel PGB Padang Terap. Di bawah bengkel itu kita boleh wujud pula channel-channel lah. Macam di sekolah lah. Sekolah itu satu kawasan yang besar. Dalam sekolah tu ada apa? Ada bilik pengetua, ada bilik fikir, ada kelas, kan, ada makmal, ada macam tu lah. Dia konsep teams dan juga channel yang ada di bawah. Saluran dalam tu. Bilik yang ada. Bilik so yang ini nama tim tuan-tuan. Nama tim kita lah bengkel ni. So tuan-tuan kalau buat tim sekolah dah ada yang create, so akan namakanlah pengurusan ASK macam tadi. ASK Kampung Baru. So dalam ni dia akan ada yang pertama sekali general dah tetap ada lah. Okey.
Ini saya pilih bahagian setting ni lah untuk MS Team ni dulu. Okey, cuba kita tengok. So ni di bahagian channel ni sebenarnya kita nak tengok pada channel yang ada ni nak bagi apa dekat channel ni lah. Di sini ni kita boleh tengok lah. Contoh dia di sini. Okey. Dia bawa kepada channel sini lah. Dan kita boleh tambah channel ini. Okey. Jadi cara nak tambah kita pergi pada sebelah sini. Okey, add channel. Bila add channel, so di sekolah sekarang ni kita nak buat contoh ada bilik tu ataupun kelas tu kelas apa untuk dijagalah. Jadi ada sekurang-kurangnya kita ada 3 bahagian. Kurikulum, co-curriculum, HEM. So kita boleh add channel di samping lain-lain keperluan lah. So kita add channel, mungkin kita kata sini kurikulum. Pengurusan kurikulum lah. Ikut tajuk tuan-tuan nak masuk. Okey. So kita just add. Okey, itu dah satu kurikulum. Kemudian ada lagi. Jangan klik button sini untuk edit channel ni saja. Tapi kita pergi ke sini, yang atas di sebelah tajuk team kita tu, kita add channel lagi. Okey, mungkin yang ini seterusnya HEM. Okey. Cari klik bahagian tu. Tak apa, lepas dah. Mana? Yang mana? Saya lagi untuk channel baru lagi. Okey, add channel. Okey, klik add channel. Kemudian bahagian saya tak masuk. privacy tu. Klik Okey. privacy tu tunjuk. Yang ni atas tadi kurikulum, co-curriculum. Siapa dah dan tadikan masa ni saya juga. Ada terlepas, ada tunjuk. Okey. Ini description ni optional lah. Tak isi pun tak apa. So standard accessible to everyone, to all the team atau the ahli. Kalau kita pilih sini, dia ada private. Okey. Accessible only to a specific group of people within the team. So kita nak pilih yang mana? Biasanya dia ada yang ni tuan-tuan boleh buatlah, contohnya kata pengurusan tertinggi di peringkat sekolah kan. Jadi channel ini khas untuk beberapa orang sahaja. Jadi tuan-tuan pilih yang ni. Jadi hanya orang yang tertentu sajalah yang ada dalam tu. Jadi discussion apa-apa kongsian tu dia yang bersifat sulit dan terhad, gunalah bilik-bilik yang channel yang bersifat private itu. Kan kalau yang public tu maksudnya semua ahli boleh masuklah, boleh akses lah. Tapi kalau kita ambil private, kita boleh bagilah siapa saja orang yang tertentu saja yang boleh akses kepada channel yang berkenaan daripada ahli tim situ. So kita ambil yang tadi standard lah. Biasa dia bagi standard. Okay. So channel lagi yang cikgu Nizam kongsi tadi mungkin untuk kita guna. Okay. Channel ERPH. Okey. Boleh masuk satu channel untuk kita buat laporan untuk pengurusan semok. Dan satu lagi mungkin yang perlu PBD, taksiran bilik darjah. So kita ambil inilah sampel lah berapa ni. Dan sebenarnya boleh tambah lagi berapa channel ikut keperluan sekolah. So kita dah ada channel-channel ataupun macam kata tadi saluran lah. TV1, TV2, TV3 macam tu lah kan. Hari ni TV rumah kita tu kita nak tengok siaran mana tu kita masuk lah. Dan setiap ni ada token dia lah. Kalau nak senang untuk pengurusan tu mungkin untuk kurikulum PK Co akan jaga. Okey, yang ni PK HEM akan jaga. Begitu juga dengan tajuk-tajuk bawah ni lah. Channel-channel bawah ni, bawah tanggungjawab. Apa ni untuk di sekolah lah, untuk mengurangkan grup WhatsApp yang ada di sekolah itu, kita buatlah MS Team ini. Jadi semua kita pakai satu saja. Ini grup tu ada di sekolah pun ada sampai banyak sangat grup kan, grup WhatsApp ni apa kaitan dengan sekolah, kerja-kerja di sekolah. Tapi kalau kita menggunakan MS Team ni, kita hanya buka satu saja, semua ada di sini. Cuma kita akan akses ke channel-channel mana yang tertentu yang untuk bahagian pengurusan lah. Ya. Misal kurikulum kita masuk channel kurikulum kan. Kalau tidak lagi dia banyak sangat grup WhatsApp. grup WhatsApp kelas. Banyak. Banyak. Grup WhatsApp ni jadi banyak sangat. Jadi kebaikannya ialah dapat mengurangkan bilangan grup-grup WhatsApp yang penuh di telefon kita itulah. Okey. Satu lagi handphone bagi kita pun sat ya, habis memori kan penuh. Kalau main dengan file apa semua kan sebab dia simpan storage dalam handphone. Okey. So kita dah dapat channel no. Jadi tuan-tuan boleh no? Boleh respon. Dapat untuk create channel. Ni salah satu objektif bengkel kita lah. Saya terpaksa mungkin cepat sikit lah sebab masa tu kalau biasa ni kita bagi lebih kurang 4 jam lah mula daripada sesi pertama tadi. Okey. Ni pun lebih kurang tengah jam lebih, tak apalah kita mungkin ajak sikit. Okey.
Boleh Ana? Cikgu? Tuan nak tanya. Ada. Okey. Kalau kita nak add member, so Ya. kita type kita letakkan kod untuk ni kan delima lah kan. Dia Ya, atau ID tu. ID delima. Ya. G sempang berapa-berapa tu lah. Okey. So, Saya cuba tapi dia tak bagi. Kenapa tuan? Ada masalah apa Ya, saya kena tap pergi G berapa-berapa dash tu sampai last sekali .edu.my. Kena tap pergi penuh. Sebab kadang-kadang dia tak ada rekod lagi dalam team ni. Jadi dia tak boleh nak, orang tak apa sekerat dia nak baca tak boleh dah. Kalau kita dah biasa dah ID tu dimasukkan dalam sebagai member dalam team tu, okey macam saya tadi. KPP apa semua tu dah biasa dah masuk ada. Kalau yang baru ID baru memang kita kena tap pergi penuh baru dia akan naik. Dan kita klik. dia tak boleh Okey. copy paste tuan. Contoh lah, sekejap lah saya tunjuk lah. Untuk add tadi ni, bengkel. Dah set. Sekejap lah. Okey. CL member. Okey, saya nak add. Contohnya, okey. Cikgu bagi satu ID. Cikgu apa ID cikgu? Okey, ID saya G 380. Sempang lah, sempang. Sempang. Ya, ada Sempang. Sempang 380 79157. 79157. Ya. Cikgu Ini. Sarina. Ni dia naik lah. Okey, Sarina bin Salim. So, saya klik di sini lah. Saya add lah. Cikgu masuk. So, dah ada. Okey, cikgu sebagai member tadi. Dah ada. One member already exist. Maksudnya dah ada. Jadi tak apalah. Itu cara dia. Boleh nak? Kita tak boleh copy paste, tak boleh tuan. Saya Boleh. try copy tak boleh ya. Kena type. Boleh ambil daripada Excel. Okey, boleh cikgu tapi kena Boleh. copy satu-satu kan. Satu-satu dia tak boleh ambil semua sekali. Ada 20 tak boleh ambil semua sekali 20. Okey. Terima kasih tuan. Okey. So ini bahagian channel nak boleh nak. Zari, satu lagi tips lah kalau tuan-tuan nak bina untuk sekolah. Tuan-tuan guna ID CM tu, jangan guna ID kita. Sebab nanti kita mungkin jadi rosak di sekolah tu kan, ataupun pengetua di sekolah tu kan. Tapi lepas tu kita pindah pula. Jadi masalah lah. Jadi kita guna ID CM yang ada di sekolah itu untuk add, dan lepas tu daripada ID tu boleh jadikan ID delima rosak ataupun pengetua tu sebagai owner. Kan? Macam tu lah nak. Okey. Setiap sekolah ada ID tambahan. Cuma tambahan tu sekarang ni saya rasa Microsoft Teams tak approve lagi untuk penggunaan team. Itu isu dia sikit. Tuan-tuan boleh guna ID admin sekolah. Sama lah. Sekolah tu kan yang ada pada admin delima sekolah tu boleh. Kalau tak mau guna ID rosak, sebab bila guna ID rosak tu sebenarnya bila dia pindah nanti, kalau dia nanti owner lain macam saya kata tadi tu, dia boleh lah transfer owner tu pada yang online kan. Tak ada masalah lah. Itulah. Jangan belah lah. Dah pastikan owner tu ada 3-4 orang. Kan fikir-fikir tu semua jadi owner lah, senang. Okey. So ini bila kita dah create team, okey, kita nak edit lagi. So di setiap channel ini macam ni di sini meet apa semua. Kita tak boleh klik sebarangan no. Contohnya bila kita dapat link macam saya bagi. Tuan-tuan masuk sini, tuan-tuan klik meet sini. Dia akan jadi meeting lain. Dia tak boleh nak synchronize, dia jadi satu lagi meeting. Jadi tuan-tuan mencorak seorang dalam tu, tak join kita. Tapi alhamdulillah hari ini semua pakai yang short term tu, jadi boleh masuk sekali lah. Okay. So untuk ruangan ini contohnya sekarang bengkel MS Team saya masuk pada channel ni lah. Okay, yang pertama ni. Macam contoh ni general ni. Ni ada yang klik meet ni. Ni ada berapa orang ni. tak basi saya ni. Ada berapa orang ni. Tak live lagi, duk tunggu. Mungkin dia orang tinggal macam tu aja lah kot. Apa yang nak buat lah. Saya join lagi, kita putih hak kita pula. Jadi biar pergi kat luar lah. Okey, general. Okey, di ruangan bengkel lah. Sebab ini khusus untuk bengkel kita pada hari ini, channel ini. So kita lihat ni dia ada ruangan post. So sekarang ni di post. Post ni maksudnya kita nak buat pemakluman lah, nak posting. Macam juga Facebook apa semua lah. Sama aja post dia. Jadi bila setiap kali nak post satu tajuk tu, okey, kita start dengan new conversation lah yang baru. Tajuk baru tu macam ni buat. Okey, contohnya macam saya buat. Di sini saya dah bagi di atas ni. Okey.
Okey, saya macam ni KPP dah masuk. Jadi posting KPP kalau kita lihat sini dia buat posting yang baru. Okey, contoh di sini lah. Okey, kita tag saja. Buat contoh. Terima kasih kepada semua peserta yang mengikuti bengkel. Okey. Okey, ini satu. So saya tak post lagi lah kan. Kita klik je post lah. Jadi di bawah ni tanya kita boleh buat tulisan font dari segi font tu kita boleh adjust lah, nak bold, italic apa semua. Jadi saya tak perlu nak perbesar tulisan ke medium dash apa semua boleh buat pilihan lah. Okey. So kemudian kita boleh sini juga kita boleh attach file. Jadi attach file ni kalau tuan-tuan dah ada theme, dia boleh browse daripada theme yang sedia ada. Okey. Dia boleh tengok file-file yang mana ada yang kita sharing tu, dia boleh pilih. Maksudnya kita boleh kongsi daripada team ataupun kita atas senang kelas lain tu, okay, bilik lain kita boleh copy masuk dalam ni, share balik dalam grup yang lain. Okey, bahan bengkel macam ni, pendang. Saya boleh ambil share dengan tuan-tuan dan perempuan. Okey, yang ni dah ada dalam grup kita. Okey, tak ada masalah, tapi yang lain tu kita boleh search baliklah. Okey. Kemudian bahagian ni, okey. Kemudian attach file pun sama. Yang tadi ataupun guna OneDrive. Kalau tuan-tuan ada OneDrive dah biasa guna, okey. OneDrive itu dia adalah dokumen kita boleh share di sini lah. Okey, ambil saja PowerPoint dan sebagainya, video ke, semua boleh. Okey. Kemudian begitu juga dalam ataupun tak ada tuan-tuan buat dalam laptop, tuan-tuan search lah mana-mana dalam dokumen ke, download ke apa semua tu, just masuk sajalah. Contohnya mungkin saya nak masukkan pendang surat. Okey. Surat bengkel. Okey. Surat bengkel. So saya attachkan file. So dia ada surat bengkel PGB pendang padang terak. Okey. So dah habis clear, saya post. Cuba tak keluar. Ni lambat sikit. Naik lah. Dah cepat ya. Habis. Okay, kalau tuan-tuan lihat dalam kemudahan cara komunikasi dalam MS Team ni, dia ada posting, dia ada reply. Jadi kalau tuan-tuan nak discuss apa-apa, jadi atas satu tajuk lah. Tuan-tuan masuklah dalam posting tu, okey, tajuk-tajuk apa, discussion, nak bincang apa semua tu, tajuk. Dan nanti orang lain nak bagi pendapat, nak bagi pandangan, dia akan bagilah bahagian reply. Tapi kalau waktu bila dia masuk lah. Tapi kalau kita guna WhatsApp untuk bincang satu tajuk, jadi semua dia tak ada post reply, semua bincang-bincang tu. Betul, katalah kita buat posting pukul 1, kita bincang-bincang dalam sejam tu. Ni. Lepas tu kita pun berhenti dah bincang. Lepas tu ada seorang cikgu ni pula malam ni baru dia masuk. Lepas pada tu ada tajuk-tajuk lain pula yang ada bersembang semua. Jadi dia nak bagi pendapat tajuk tu, jenuh scroll atas tu, klik reply. Klik tu reply dia dah di bawah tu. Jadi dia leceh. Jadi di sini pengurusan dia lebih teratur. Jadi apa-apa di isu ni pun macam tu lah. Kalau guna untuk tujuan PDP pun, okey, posting ni, buat posting ni, okey, tajuk mungkin untuk PDP lah, buat tajuk mata pelajaran, tajuk, standard kandungan, standard penjara, objektif, bubuh situ, bahan-bahan semua tu, cikgu dia post. Pada budak-budak akan bincang apa semua dalam bahagian reply. Maksudnya tutorial akan berlaku dalam reply. Kalau WhatsApp, tu dia jenuh. Kalau budak tu esok tu baru masuk, orang bincang tajuk lain lah, dia nak bincang tajuk kemarin. Jadi dia tak boleh nak bincang sebab duduk di atas kan, orang bincang tajuk lain bawah dah. Tapi kalau guna kaedah ni ada boleh. Nak bincang tajuk kemarin pun boleh lagi. Dia pergi posting kemarin, dia pergi bahagian reply. Dia tak bercampur dengan tajuk-tajuk isu-isu lain yang dibincangkan di dalam Teams ataupun dalam grup. Itu antara kelebihan lah. Macam ni lah, macam saya nak reply kepada posting KPP, so just klik reply di sini lah. Jadi yang kemudian tu pun tak ada masalah. Kalau yang hantar lepas tu pun tak kacau. Dia boleh tersusun. So ini salah satu lah, reply balik. Thank you. Okay, just kita send. Jadi dia akan ada di bahagian ni lah. Okay. Text message. Thank you. Lepas mau masuk. Okay. Jadi itulah cara untuk kita di bahagian atas ni. Semua tu tak tolong. Okey. Di bahagian post so ini biasalah, maksudnya kita boleh attach file dan sebagainya, posting, buat pengumuman dan sebagainya, dan respon baliklah. Okey. Kemudian seterusnya adalah di bahagian tab. Okey, di atas ni tab Sini channel, ingat you, ni sini bahagian tab, okey, file.
So di sini kita lihat banyak dah yang kita dah upload file, okey, untuk tujuan bengkel ni lah. Jadi ada beberapa pilihan tapi yang biasa kita guna ni selalunya sama ada kita create new ataupun kita upload file. Jadi di sini saya gunakan kaedah upload file. Jadi contohnya penilaian bengkel ataupun sharing pengaplikasian teknologi pendidikan. So kalau kita buka salah satu, okey, bahan ini, dia akan berbentuk online. Okey. Maksudnya semua yang buka ni dia boleh edit. Okey. Tak ada masalah. Okey, dia boleh edit secara bersamalah. Okey, masing-masing boleh buat. Okey. Semua yang lihat file ni, jadi kalau kata sebagai perkongsian tu kita tak boleh edit. Kalau dia minta edit tu dan sebagainya ataupun buat pengisian masing-masing, kita boleh lah. Okey. So paparannya kalau kita lihat dalam bentuk online. Dan bila kita edit ni sebenarnya kita tak perlu save. Kita biar saja dia auto save. Okey, auto save. Dan pilihannya kita lihat PowerPoint ni sama lebih kurang yang kita gunakan version 2016-2019 tu. Okay, yang ini bentuk online Office 365. Jadi ini adalah PowerPoint dia lah. So kalau nak klik atas tu yang open in desktop app tu. Yang ini bentuk desktop. Okay. Kalau tuan-tuan klik yang ni, maksudnya kita akan baca PowerPoint ni menggunakan aplikasi desktop yang ada di komputer kita lah. Itu lah. Jadi dia boleh bekerja dalam 3 mode sebenarnya, di dalam MS Teams, di dalam browser dan juga di dalam desktop. Yang ni desktop ni kita sama tapi tak perlu save juga sebenarnya. Kan? Dia automatic save lah. Dia auto save juga. Macam ni lah paparan dia keluar. Okay. Cuma versi desktop ni dia punya menu dia lebih banyak daripada versi Teams lah. Itu je lah. Macam yang biasa kita ada guna lah. Ya. Okay. Okay, don't save. So ini ya. Jadi kalau ini function-function saya tak explore lah hari ni lah. Tuan-tuan boleh explore lepas ni. Okay, nak create slide barunya. So bila kita nak keluar ni, so kita just close lah. Okay. Close PowerPoint tu cikgu noh. Jangan close atas jangan tu. close atas ni. Close atas ni kita keluar tu keluar pada team terus. Keluar pada team terus. Okay. Ini pun okay. So ini kemudian apa-apa ni kita boleh upload. Okey, contohnya sekarang ni saya nak ambil satu contoh ERPH ya. Okey, ERPH. So macam kita sebut tadi, kita boleh buat sama ada ERPH ni dalam notes ataupun saya katakan tadi dalam file. Jadi sekarang ni kita nak minta cikgu-cikgu kita menghantar okey ERPH ni setiap minggu ataupun ikutlah mungkin, tapi biasanya macam saya mengajar dulu pun setiap hujung minggu kita hantarlah untuk masa tu zaman tak pakai ERPH lagi, duduk sekolah kan. Ni dah main teknologi lama dah, berbelas tahun dah. Jadi tak buat dah ringkasan. Cuma ambil maklum je lah keadaan semasa tu. Kebanyakan sekarang ni kita guna cara atas talian. Jadi boleh juga. Jadi post dia, bila di ERPH ni mungkin boleh buat posting. PK ke ataupun guru yang pernah boleh buat posting lah. Okay. Semua guru. Okay. Semua guru dimohon menghantar ERPH sebelum berapa bulan, contohnya 29/9/2021. Okey. Di ruangan bila ni dah tahu dah, bukan maksud dah hantar di pejabat ke apa dah. Ni dalam hantar dalam ni lah di ataupun upload kan. Istilah dia tu upload ke ataupun muat naik. Okey. Di tab file. Okey, di tab file ni lah, maksudnya merujuk pada file ni lah. Okey. FILES. Okey. FI. Masing-masing lah sebab nanti kita akan create balik. So, kita buat posting di sini dulu, depan ni. Okey, jadi cikgu-cikgu bila masuk tim sekolah ni, sebab dia jadi macam email lah. Kita buka setiap hari. Kita nak tengok apa update yang dibuat oleh pengurusan ataupun apa yang cikgu nak post dan sebagainya, perkongsian dalam ni. Jadi dia macam satu dokumen penting lah untuk cikgu-cikgu masuk. Macam mana buka WhatsApp hari lah. Sehari WhatsApp tu tak berhenti orang kan. Berhenti pun mungkin tengah jam, sejam lah, lepas tu buka balik. Tim pun kalau kata sehari 3 kali pun dah okey lah. Tak macam WhatsApp. Okay. Jadi bila ada posting macam ni di ruangan file ini, okay, kita boleh create lah untuk cikgu-cikgu kita hantar dia punya ERPH. Okay, yang satu kaedah lagi kita guna notes lagi, saya upload sekali dalam upload tu. So macam di sini kita anak muda ni mungkin cikgu di sekolah saya rasa belah Penang, mungkin kalau sekolah menengah tu ramai lah.
Sekolah rendah tu mungkin ada 30-40 orang tu. Yang pertama nak mudah pengurusan, mungkin kita, ini cara cikgu dah buat cara manual lah, dia buat dalam komputer dia apa semua, dia nak upload. Itu satu cara lah. Okey. Jadi kita boleh buat apa? Yang pertama sekali kita lihat sini new. Okey, kita boleh ambil untuk seorang cikgu, kita boleh buat new folder lah. Jadi kita create folder dia. Cikgu Ramli contohnya. Okey. Okey, kemudian dan seterusnya lah. Yang kedua, cikgu, kalau kata ada 2 orang nama yang sama, menabuh nama lengkap lah. Tak lagi berebut pula. Folder ni cikgu Fatimah dua-dua. Okey, so ini satu. Ini SKPP dah muat naik. Daripada contoh satu. Ini satu contoh RPH. Okey, ini yang dimuat naik file. Yang ini kita create folder. Jadi, contoh dia bila saya buka yang ni RPH ni. Ini contoh. Jadi cikgu-cikgu perlu upload lah setiap minggu. Okey, perlu upload saja untuk file-file ni. Okay. Jadi bila terima macam ni, fikir nak buat macam mana. Okey. Jadi secara online ni dia boleh sama ada yang pertama dia insert komen. Okey. Dia ada komen di sini. Satu insert. Okey ni. Komen. Dia nampak sini komen okey. New komen. Okey. Ni yang contohnya yang dah di-upload oleh cikgu So di sini kita boleh sebagai penolong kanan ataupun pengetua kita boleh buat komen telah disemak dan disahkan. Sebab kadang-kadang kalau kita guna tab, kita boleh tulis atas kertas. Betul tak? Kita boleh tag di sini. Kan sign tanda tangan di sini boleh lah. Tapi kalau kita guna laptop yang saya nampak sesuai ni, kita guna komen. Disahkan oleh nama cikgu lah. Okey, Encik Kasim bin Ali. Buh jawatan PK 1. ASK, nak bagi kemah lagi lah. ASK Kampung Baru. So, dia dah check dah yang ni untuk minggu pertama. So, klik post. Okey, dah ada di sini. Kalau kita lihat, dia dah ada. Dengan tarikh semakkan bila ada. Bukan berapa, semua ada. Jadi, tak jadi isu lah. Jadi, ini sebagai dokumen. Macam contoh sekarang ni, keadaan pandemik sekarang ni, cikgu-cikgu tak tahu lah, mungkin ada. Lihat, rasa semua sekolah ada lah. Guru hantar secara online banyak ni kan. ERPS yang mereka buat PDP berkongsi dengan pengurusan sekolah untuk tujuan semakkan pemantauan dan sebagainya. Tapi salah satu cara dalam tim ini, dia dah ada di sini. Jadi, yang ini kalau kata ada pemantauan daripada pihak JPM pegawai ataupun daripada Nazir apa semua, cikgu buka je tim ni. Maksudnya ada 10 orang cikgu, folder ada 10, ERPS mereka pun hantar setiap minggu, cikgu pun dah semak, semua di sini dah ada. Walaupun kita tak tanda tangan tapi perakuan di sini, nama kita apa semua, kita boleh insert komen lah. Okey, sebab dia akan masukkan apa ni di sini ni. So untuk setiap satu kita boleh dah tengok chat semua, close lah. Okey, setiap satu. Okey, ni untuk satu. Okey, kalau contoh cikgu nak upload, okey. Contoh cikgu Ramli, okay, nak upload dia punya ERPS. So kita ambil satu, kita bahagian upload lah. Sama ada nak upload folder boleh, nak upload file boleh. So kita ambil satu contoh, upload file. Saya masuk kepada RPH, okay, ni ada contoh. So RPH sign, okay, ambil upload. So di bawah folder cikgu Ramli ni dia dah upload dah. Sign tahun 5, okey. Minggu pertama tanggal minggu keempat. So, cikgu-cikgu ataupun pihak pengurusan boleh buka, buat macam tadi lah. Masuk komen dan sebagainya tu. Okey. Jadi, benda-benda ni akan tersimpan. Okey. Dokumen ini kerana platform ini, insyaAllah sebab ni kontrak dengan KPM. Tak ada masalah selagi kita duk guna AD5 itu, selagi kita tak pencen, kontrak tu saya rasa InsyaAllah lah, kalau benda baik ni payahlah makan masa yang sangat lama. Mungkin kita sampai kita pencing, kita berkhidmat tu, dari segi penggunaan Steam ni akan berterusan lah, kita harap. Tapi apa-apa sebenarnya kita ada boleh buat untuk download balik, untuk save apa semua tu, kita boleh backup lah. Tapi dalam ni ada untuk tujuan pengurusan digital. So ini salah satu contoh lah bagi ERPH. Okay. Macam nak balik kepada folder tadi, di atas ni ada tajuk. Okay. Kita balik kepada ni untuk back lah. Jadi kita balik kepada yang asal. Ini contoh-contoh. Okay. Macam cikgu dah ni. Okay. Ini contoh. ERPH. Okay. Boleh masuk dalam ni lah.
Okey, upload. So, saya back balik. Okey. Kemudian untuk yang seterusnya note. Okey, nota. Ini satu lagi kelebihan juga. Kita boleh buat notes ataupun macam buku nota lah. Okey. Okey, cikgu boleh ikut lah. Sebab saya agak laju sikit lah mandi dengan sebelum ni. Ya. Nak tanya sikit Tuan. Ya. Tadi di RPH kita Ya. kita dah ada buka folder nama-nama cikgu. Okey. Lepas tu di dalam folder nama cikgu, cikgu boleh upload. Saya Ya. nak tanya, di dalam nama cikgu tu kita boleh ujuk folder baru dah untuk dia. Contoh kita nak wujudkan dia untuk bulan Januari. Lepas tu kita nak Okey, ni. Boleh? Ya, ya. Macam ni kan? Saya dah Ya. klik folder Cikgu Ramli, saya dah masuk, dia upload file kan? So kita create new dalam folder dia, kita create new. So January. Maksudnya boleh. Dia berlapis-lapis, maksud dia boleh. Dalam folder Okey, Cikgu okey, Ramli ni faham, ada faham. folder lagi. Januari, Ya, Februari. Nak? Hmm. Boleh lah, 2-3. Sampai berapa folder kita nak buat lah. Okey. So itu kemudian di ruangan notes. Okay. Net, bila kita klik satu yang kosong tu satunya dia start collaborating lah. Okay, kita tekan start saja. So ini bentuk notes. Maksudnya note di sini kosong, paparan. Kita sebenarnya kita boleh gunakan, boleh mulakan buku nota kita lah di sini. Contohnya mungkin untuk pengurusan ataupun untuk makluman ataupun nak upload falsafah pendidikan negara berkaitan dengan buku apa ni kurikulum dan sebagainya, beberapa makluman. Okey, di sini kalau kita lihat, kita boleh klik di sini ya. Okey. Namakan buku nota kita ini, contoh mungkin pengurusan PRPH. Okey, garis panduan dan sebagainya kita boleh masuk selain daripada yang tag file tadi nah. Tag type boleh kita upload file, tapi yang ini untuk nota, untuk kita buat nota ataupun kita nak import, nak insert nota daripada luar, ada file Word dan sebagainya tu kita boleh copy masuk kalau dah ada. Jadi kita tak perlu type balik sebenarnya. Okey. PRPH. Okey. So, Maaf Tuan, nak tanya sikit. ya. Ya. Kita boleh semak tak cikgu yang dah hantar dan yang belum hantar RPH? Ya, dalam ni tadi kalau kita masuk kepada folder tadi kan. Folder RPH ni di ruangan file tadi. Cikgu kena semak lah. Okay, macam Cikgu Fatimah ni, kalau kata kita nak sekarang ni bulan Januari. So bulan Januari adakah dia dah upload dah? Kan? Lepas tu kita minta ada orang jawab balik. Dalam ruangan general ERPS tadi, di ruangan post tadi ni, minta lah cikgu yang dah jawab, dah hantar tu dia respon di sini sikit. Okey, saya telah hantar. Saya telah hantar. Ataupun saya telah upload. Jadi cikgu yang upload tu sebenarnya dia akan keluar nama dia kan. Nama cikgu ni macam saya CM, saya tak ada nama. Okay, sebab ini CM. Jadi dia akan keluar. Jadi kita take note lah. Oh cikgu ni dah hantar. Dari minta ni Ya. mungkin peserta-peserta boleh cuba type bahagian reply tu. Type lah. Saya Type dah apa? hantar lagi tak apalah, kita nak buat posting nak tengok tu. Siapa-siapa pun boleh type situ. Yang Cuba dah type. masuk tu cuba type. Cuba type itu. Boleh. Ada yang answer mana? Kalau tak answer ni dah sikit lah. Cuba ni tengok respon. Kita Okay. buka Teams tu, tuan-tuan masuk tu, tuan-tuan type. Dan tuan-tuan pun boleh create nama folder cikgu sendiri. Dan tadi Zahri create nama folder, sebenarnya cikgu pun boleh create sendiri folder. Okey, Tu Aslina kat ni dah. Cikgu Aslina. Okey, saya pun dah hantar. Okey lah. So Dan sama juga dalam bahagian file tu pun sama, tag file tu pun sama juga. Tuan-tuan boleh, cikgu tu boleh create sendiri file dia dan dia boleh upload. Dan tuan boleh try tuan-tuan create lah. Tak apa boleh lah. Create dan mungkin boleh upload apa ERPH apa-apa lah yang ada lagu Peter cikgu tu, angkat ambil lah. Kita nak try ya. Cuba tengok. Okey, terima kasih. Saya pun jawab terima kasih lah. Kan? Jadi posting tu dia ikut pada tajuk ni lah. Jangan buat posting baru. Okey. So ini salah satu cara kita nak trace. Yang keduanya macam cikgu kata tadi, nak tahu tu kita kena check lah dalam folder ni. Okey, cikgu Ramli ni. Okey, dia ada lagi bulan Januari. Tengok kosong. Memang dia tak hantar lagi dah, tak upload lagi dah. Satu lagi Zahri, bahagian atas tu, bahagian atas tu aktiviti tu. Cuba klik aktiviti tu. Atas tu aktiviti tu. Dalam Teams tu di tepi tu ada aktiviti tu. Ni ya. Ada dua aktiviti atas tu. Cuba klik ni tu. Cuba klik aktiviti tu.
Nampak tak? Di sini pun dia keluar. akan ada keluar aktiviti lah. Contoh pun boleh semak di situ lah. Maksudnya aktiviti cikgu-cikgu kita di dalam Teams itu akan ada di situ. Tu nampak tak? Dia keluar bila ada aktiviti dia akan keluar ni. Jadi cikgu boleh semak di situ apa aktiviti terkini yang berlaku dalam Teams ini. Nah? Ya, tim ni tim keseluruhan ni. Keseluruhan akaun cikgu. Kan? Macam ni yang terkini dalam sini lah, posting dalam tim ni lah. Bengkel PJB Padang Terap ni kan, baru hantar. Okey dah, dah ada respon tu. So, aktiviti ataupun chat, ada soalan dan sebagainya tu, boleh tengok balik lah. Ada yang bertanya. Okay. So, saya pergi balik pada tim. Okay, ni dibagi base tadi lah. Okay, no? Okay, bahagian-bahagian lain sebenarnya ada apa soalan bahagian ERP sini. Yang ni terpulang pada pihak sekolah lah macam mana yang dilaksanakan sebelum ni. Cuma kita bagi tu cara tuan-tuan nak dapatkan daripada cikgu-cikgu macam mana cara nak berkongsi dalam satu platform supaya semua ada dalam ni. Jadi bila masa berusak ada pemantauan ke pihak Nazim kan, tak payah kalut-kalut nak ni. Jadi tapi kita kena buat semakan semasa lah siapa yang tak menghantar tak upload tu supaya benda tu up to date. Jadi dah ada dalam ni, kalau Nazim mai pun tuan-tuan pun dah buat komen semak dan sebagainya. Kalau ada tag boleh terus pakai orang tu apa pen yang tag itu. Okey, surface ke bawah semua ke. Kalau dengar tadi SK Datuk Wan Kemara dapat surface sampai 20 nak beli tu 3-4 ribu satu. Ni dapat Microsoft bagi. Kemudian Lenovo pula nak bagi lagi. Memang banyak lah. Itu orang tu apa satu peluang dan cabaran untuk kita dapatkan tu kena ada usaha juga lah. Okay. Jadi sebenarnya cikgu-cikgu kita dia buat RPA dia dalam komputer dia ya. Dia buat dalam komputer dia lah. Cuma dah untuk tujuan penghantaran dia klik lah upload. Tapi kalau dia nak buat terus dalam ni dia klik lah new tu. New. Okey, file ni dia boleh buat new. Dia new tu. Kalau dia nak buat dalam bentuk Word ke apa kan dia boleh dia nak buat dalam ni pun boleh. Dia nak buat dalam komputer dia pun boleh. Tapi kalau dia buat dalam komputer dia cuma upload je lah. Atau ada juga mungkin cikgu kita konvensional nak tulis juga dalam buku. Tak apa. Dia tulis dalam buku lepas tu dia snap lah dalam telefon guna clear scanner ke apa tu. Kemudian nanti upload lah file PDF tu ke sini. Pun boleh juga pelbagai kaedah. Sebenarnya boleh. Kalau tulis dalam buku dia kena transfer ke dalam dokumen tu kena scan lah. Pakailah telefon paling mudah. Guna telefon lah scan. Kemudian dia ada lah file di telefon dia tu nanti dia upload lah. Upload ni bukan tak mestinya guna komputer, guna telefon pun boleh. Jadi dia mesra telefon, dia mesra komputer lah. Tapi yang paling full access komputer lah. So kalau file ni macam biasa kita boleh insert semua lah. Tak ada apa. Tu ni file. Kisahlah. Cikgu kisah. Okey, ni di bahagian LPS. Okey dah cikgu nak? Tu cikgu Halim ada hantar. Cikgu Halim Azhari hantar. Okey. Ni saya hantar Ustaz. Cikgu Haslina. Ni ada ni. Dia baru buat folder. Okey, baru buat folder cikgu boleh hantar nantilah. Okey. Kena upload lah. Okey. Kemudian untuk tujuan HAM terpulanglah yang ni apa-apa pengusaha naknya. Untuk posting tadi macam tadi, kalau untuk file tuan-tuan boleh wujudlah apa pengurusan bawah HAM tu. Mungkin berkaitan dengan KUAM, bantuan pelajar miskin, bantuan zakat. Kita boleh buatlah folder-folder dia tu. Senarai-senarai pelajar yang terlibat ataupun borang-borang apa semua kita upload dalam ni. So cikgu-cikgu pakat isi secara atas talian dan sebagainya lah. Dia isi dalam ni saja. Nak kemakini senarai pelajar terima bantuan ikut kelas. So cikgu dah buat satu format, upload di bahagian sini file ni. Dan nanti cikgu lain dia akan buka, dia akan cadangkanlah nama-nama tu. Jadi last kali kita dapat di pihak PK dia cuma download ataupun tengok pula yang lengkap tu untuk kita buat tindakan seterusnya lah. So kita pulang. Zari klik bahagian atas tu, bahagian file post file notes tu akan nampak ada campur. Jadi ya, ada kuat dah. Bahagian atas tu, bahagian HAM post file notes tu, tanda campur tu. Klik tanda campur. Okey sini. Nah, tanda campur tu. Okey. Bila klik situ, okey, tuan-tuan lihat tu dia ada banyak lagi tab yang kita boleh tambah. Zari klik yang website. Okey, contoh website kita ambil kepada link sumber teknologi. Okey. Klik website. Saya search dulu. Okey, kadang kita cari tak jumpa. Okey, kita boleh type website ataupun site lah. Okey. Site. Okey, dia jadilah, dia nampak lah. Okey, sini ada site, website. Okey, so kita namakanlah tab ni. Macam tadi cikgu saya buat channel kan. Channel.
Jadi nanti cikgu-cikgu boleh ambil lah, dia ada URL di bawah tu. Mungkin dia pangkat STP. ham ni, dia ada apa? Dia ada yang kita nak kena buat online, kata e-operasi contohlah. E-operasi itu mendata apa. Jadi kita ambil dia punya link, masuk di situ. Jadi cikgu boleh akses ke sistem online itu melalui MS Teams sahaja. Tu yang cikgu Nizam kata, semua aplikasi online dia buat masuk dalam tu tu. Tapi elok kita search dulu, nanti kita copy lah link di sini, apa-apa yang ni lah. Semua link-link internet yang kita nak guna lah, e-operasi ke, Harmis ke, apa ke, kita boleh add terus dalam ni. Jadi cikgu pun tanya, nak isi tang mana, nak isi tang mana. Jadi dia masuk situ, dia klik bahagian tab tu, dia akan jumpa web yang kita masuk. Tu sebab macam yang cikgu Nizam kata lah, semua aplikasi-aplikasi online dia buat masuk di dalam MS Teams. Jadi mudah lah untuk cikgu. Okey, contohnya ni lah macam site SCP kan. So saya ambil URL dia. Okey, kita copy ni lah. Jadi saya masuk pada pin tadi. Okey. So tajuk tab kita tu kita masuk SCP. So di bahagian channel ni kita paste balik lah. So yang baru next save. Ni kita baru naik save. So di tab ni masuk dia nampak kita tambah tadi, dia akan pergi kepada menu ni lah. Begitu juga kalau tuan-tuan dia nak tambah set, mungkin kata ada isi borang secara online ke apa semua. Jadi link itu tuan-tuan boleh buat di sini tambah. Okay, tambah dan masukkan site. Dan lain-lain kalau kata ada sekolah buat data Power BI. Okey. Power BI. Okey, ni Power BI. Sama juga. Kalau mungkin ada sekolah ada. Jadi cikgu ambil URL itu, copy paste, masukkan di sini lah. Okay. Sebenarnya kalau Google Classroom pun cikgu ada buat Google Classroom, kelas pakai Google Classroom tu, boleh ambil link dia tu, create di sini. Maksudnya Google Classroom pun boleh diintegrasikan di dalam MS Teams. Jadi dia tak mestinya Google Classroom tak boleh kawan dengan MS Teams, boleh sebenarnya. Boleh. Ambil masuk dalam tu kan. So inilah satu masuk dan link-link tu kita boleh masukkan tambahan pada tab-tab di sini lah, kita boleh tambah beberapa menu tambahan di situ untuk dengan tab. So ini dasar yang ni. Kemudian contoh yang kedua PBD. Yang ni curriculum pun sama lah, konsep dia sama aja. Sebab tu kita bagi satu tu tuan-tuan boleh nampak lah apa keperluan di setiap channel-channel tu lah. Dan tuan-tuan pun boleh create sebenarnya apa keperluan ikut sekolah lah. Contohnya mungkin EJK, PIBG, nak corak dan sebagainya tu, nak masukkan dokumen dalam tu pun kaitan dengan PIBG boleh di situ. Okay. Kemudian lain-lain pengurusan aktiviti ke apa yang terpulang lah. Okay. Kemudian bawah PBD, okay, pentadbiran bilik darjah. Ini pun satu. Jadi komen dia macam biasalah, post ni sama juga. Mohon cikgu-cikgu kemas kini. Mohon guru-guru kemas kini, okey, laporan PBD sebelum contohnya kita ambil 30 September. Okey. September 2021. Okey. Di tab tadi lah. Okey, di tab file tadi. So kita dah begini, jadi cikgu pun boleh jawab. Okey, maklum lah, saya masih reply lah. Okey. Dan kalau cikgu nak buat meet spontan macam kata KBP tadi kan. Ini salah satulah kalau spontan tu kita boleh create di sini. Di bawah ni ada meet sebenarnya. Jadi owner tu ataupun yang cikgu yang nak buat mencerat tu fikirkan urusan dia boleh klik di sini. Okay, sebab kita untuk ID Delima ni kita tak boleh schedule. Macam saya buat schedule yang meeting kita hari ni saya guna Google Calendar. Boleh dia synchronize dengan apa ni MS Teams, tak ada masalah lah. Cuma kalau kata instant macam ni, kita boleh klik yang ni. Dan naik sini, tuan-tuan pun ubah tajuk dia, meeting apa. Kemudian tuan-tuan join now. Okey, join now dia akan naik copy link. So copy link tu kita boleh sebenarnya bila kita create saja dulu. Lepas tu kita left lah. Dia ada join now tu apa semua dah okey. Kita left. Okey, dan link itu sebenarnya kita boleh copy di sini lah. Tak di sini, jadi cikgu masuk dia klik link tu saja. Jadi akan masuk. Dia jangan klik di sini pula. Ini jadi dua mencerat yang lain. Ataupun kita buat dalam Google Calendar, mungkin nak mencerat minggu depan dan sebagainya, macam tuan-tuan dapat dalam surat tu, dia create awal lah yang tu. Kita buat shorten. Sebab link untuk MS Teams ni sangat panjang.
Dan untuk makluman, semua bahan-bahan ni kita boleh kongsi terus melalui link. Ini ulang sikit tambahan. Okey, dalam file. Contoh dah macam IPS ni. Okey, saya klik yang ni. Okey, dia boleh share link. Yang ni pun kita boleh share link. Okey. Share link sini. Jadi pun dia kerap lah. Copy link. Dia ada copy link ni. Okey. Okey, kita boleh copy dia dan kita nak share dengan cikgu tu kan, dengan apa kan, minta dia masuk balik ke apa kan, pulanglah. Okey. Jadi setiap ni sebenarnya dia ada link untuk file, ada link untuk folder, ada link untuk channel ni pun ada link. Contoh kita nak shortcut channel ni. Dia ada ni. Get link channel. Kita boleh copy. Ini untuk link channel ni sajalah. Kalau untuk MS Team ni pun ada link juga. Kita ambil ni bahagian link link, get link to the team. Okey, kita klik ni dia bagi link dia. Kita copy, kita share dengan cikgu dia. Jadi cikgu tu akan masuk pada link ni lah. Okey. Jadi banyak sangat kemudahan itu yang dia bagi untuk perkongsian sebenarnya. Terus saya balik kepada untuk PBD ni tadi. Sama juga kaedah yang ni. Okey, tuan-tuan mungkin dah saya dah buat post dah, suruh isi. Okey, note, terima kasih. So nak buat macam mana untuk isi PBD ni? Jadi saya gunakan template yang mungkin cikgu-cikgu dah ada. Yang sekolah dah guna. Okay, jadi tak perlu buat baru sebab dia mungkin bentuk Excel lalunya. So saya hanya muat naik file. Okay, kita carilah dalam ni. Okey, mana contoh PBD template. Okey, pelaporan PBD. Okey, saya upload. Okey, dah ada template ni. So template ni kita buka, cikgu-cikgu masuk, dia dapat makluman awal tadi, dia masuk, dia bukalah. Kan? Masing-masing buka serentak pun tak apa. 30 orang buka pun tak apa. Kan? Cuma bila edit nanti tu dia akan buat kat mana? Buat di ruangan masing-masing lah, ikut dah yang template yang tuan-tuan kongsi sebelum ni. Okey, mungkin di sini ada panduan. Okey. Panduan, ada rekod prestasi murid. Mungkin dari segi ni mungkin pihak yang berkenaan atau guru yang berkenaan dah masukkan nama-nama cikgu tu ataupun guru kelas yang nak masuk. Yang cikgu buat tu terpulang di sekolah macam mana. Laporan murid, template ni dah ada. Okey, kemudian laporan mata pelajaran. Jadi boleh isi masing-masing ikut peranan guru-guru yang terlibat lah. Okey. Ada lagi panduan, nota, mungkin ada lagi yang format lain kan, kalau ada sekali dengan nama. Mengikut mata pelajaran tak ada masalah. Sebab kalau contoh saya upload satu lagi nah. Okey. Upload file. Okey. Satu file lagi. Okey. Ini satu lagi file. So kita lihat sini ada kat murid, laporan murid. Okay, ya. Laporan murid. Okey, laporan mata pelajaran dan lagi dah. Rekod prestasi murid. Ni yang ni lah bahagian ni lah maksud dia. Mungkin ikut subjek dan sebagainya. Jadi cikgu-cikgu yang kenal dia just isi. Di bahagian dia lah. Macam cikgu Kamal alias kat 3 grade dia jaga. So dia akan masuk ke sini. Cikgu lain dia buat di muka surat yang berkenaan, yang lain ikut template yang sedia ada tu. Kan? Contoh ni ada banyak lagi. Okey. Untuk MP1 ni untuk macam bahasa Melayu. Okey. Ni ulasan-ulasan ni jadi cikgu masing-masing buat. Jadi buat tu pula tuan-tuan. Cikgu tak perlu nak cari, nak save, nak apa semua. Contoh sini nak save apa tak perlu. Tak perlu save apa semua. Okey, tak perlu. Just bila kita buat tu, habis kita tinggal sebab dia auto save. Dan tengah-tengah kita buat bateri laptop kan habis, current tak ada, terputus ke apa semua, tak ada masalah. Tinggal tu dia auto save. Macam mana Google Drive apa semua samalah yang kita dah buat sebelum ni tu. Jadi tak risau. Tak ada kata Allah terpadam habis apa semua dah buat separuh, tak perlu risaulah yang tu. Dan yang ni pun boleh dibuat secara serentak ikut bahagian masing-masing. So ini untuk PBD lah, jadi senang.
Jadi pengetua rosak pun boleh bila tiba masa ataupun semua dah lengkap, boleh buat semakan lah. Tengok yang mana yang tak lengkap lagi, kita halu saja, ataupun apa-apa makluman lain kepada guru yang benar, kita boleh maklumkan untuk tindakan segera. So, kita dah kemakini ini, so dah sekali, close je lah. Kalau nak download dah sekali, okay, kita boleh download dokumen ini, okay. Yang download. Ini tadi Dari ada satu soalan dalam chat tu, dia tanya macam mana fungsi makros di dalam di dalam template PBD ni. Untuk makluman tuan-tuan, untuk versi online ni, dia punya makros dia memang tak jalan. Jadi untuk template ini, tujuan dia tuan-tuan boleh guna, minta cikgu-cikgu isi. Cikgu-cikgu isi, bila cikgu tu dah isi habis, dah penuh lah, maklumat dah lengkap, makros ni kita nak guna bila kita nak jana pelaporan individu terhadap anak murid kita tu. Jadi bila dah selesai, fail yang telah dikemaskini ni tuan-tuan muat turun ke komputer kita. Bila kita turun ke komputer kita, kita run dalam komputer kita menggunakan versi desktop, barulah makros itu jalan. Okey nah. So, okey lah. Jadi nampak tuan-tuan lah, perkongsian ada ni, maksud dia mudahlah ajar-ajar kita untuk tujuan dapat pengisian secara serentak, kemudian pemantauan oleh pihak pengurusan dan sebagainya lah. Okay. Dan yang penting sekali untuk tujuan dokumentasi, pemantauan oleh pihak yang berkaitan. Okay. Nazir ke bahagian-bahagian tertentu ataupun sektor-sektor yang terlibat dengan PBD ni, sektor pembelajaran dan sebagainya tu. So kita boleh tunjuk anytime sajalah. Dia nak online daripada jabatan pun nak tunjuk pun tak ada masalah. Kita buka, tunjuk je lah. Macam juga kita buat Google Meet. Tapi benda ni dia duduk sekali dalam ni semua. Kita tak perlu nak cari folder, duduk tanur, duduk macam-macam lah kan. Kadang nak minta cikgu-cikgu email apa semua, kita nak input pula. Okay. Jadi dalam satu ni semua. Maksudnya pengurusan satu sekolah tu boleh berada dalam MS Team sekolah ini. Sebab tu kita cadangkanlah kepada pihak sekolah untuk cuba teroka lah. Peringkat mula memang kita nampak apa pun dia bermula dengan 0. Kemudian dia makin meningkat macam skill Datuk Kumar apa ambil masa 3 tahun untuk dapat pengiktirafan. Jadi kita bukan target pengiktirafan dulu, yang penting kita nak guna aplikasi ni dulu kan, bagi berjaya semua, kemudian pengiktirafan tu datang kemudian lah. Kita cubalah dengan pelaksanaan ataupun penyertaan cikgu-cikgu dalam MIE untuk jadi expert dan sebagainya tu. Sambil-sambil tu dokumen ni semua penggunaan ni kita dah guna. Jadi itu sebagai sokongan lah untuk kita mendapat pengiktirafan. Kalau nak terus pengiktirafan tu memang payah lah. Lagi kita tak mula dengan aplikasi yang ada dalam MS Team ni. Okey. So tadi ada beberapa soalan dalam bahagian chat ni. Cikgu Fuzainah tanya, kalau buat officially Teams untuk sekolah ni kena guna ID Delima sekolah lah kan? Jadi kita guna ID Delima lah kan? Kau boleh guna ID Delima individu. Jadi untuk buat Teams ni kita guna ID Delima lah, maksudnya owner orang yang nak create tu kita pakai ID Delima. Sebab dia ada kemudahan tu lah. Tapi sekiranya contohlah, katalah kita di sekolah kita ada AKP yang tidak ada ID Delima. Bagaimana dia nak join MS Team ini? Jadi sebenarnya yang tidak ada ID Delima, mereka boleh register email peribadi dengan Microsoft. Dia ada menu lah, nanti saya share dia punya toolkit dia tu. Kita register, kita create account. Kita create account menggunakan ID email peribadi bersama dengan Microsoft. Bila kita dah register, dah create account, ID email peribadi kita tu sebagai account Delima, jadi kita boleh join MS Team ini. Jadi kita boleh add email personal tadi ke dalam Teams ini. Cuma bila dia menggunakan ID email peribadi, dia peribadi ni dia akaun personal. Yang ni akaun work ni school, yang EDL ni dia akaun school. Yang kalau kita create sendiri tu dia akaun personal. Cuma dalam Teams ini dia tidak boleh menjadi member, dia akan jadi guest sahaja. Tapi walaupun dia jadi guest, tapi kebanyakan fungsi-fungsi penting tu dia still boleh gunalah. Ada sikit-sikit je lah yang mungkin yang dia tak boleh guna itu. Okey, jadi clear jawab soalan ni Kemudian ni Cikgu Lutfi tanya, Encik Zahri, bagi setiap perkara yang kita post, bagaimanakah ahli boleh tahu ada bahan baru kita post
ada notification ataupun ahli baru login kena ni. Jadi yang ni kita install lah MS Team ni di dalam handphone kita. Pun. Bila kita buat dalam handphone kita, dia akan keluar juga notification lah. Notification ada new tu, jadi kita klik buka dan kita tengok lah. Dan satu lagi, bila dalam satu lagi, kalau kita nak mention siapa-siapa lah, Zahri cuba klik kat mana-mana posting. Kat mana-mana posting, pakai posting. Posting. Posting tu, ambil mana-mana reply tu. Contohlah kata berkaitan dengan PBD tadi. Ada cikgu seorang lagi ni, dia tak hantar. Dia seorang, sangkut data dia seorang lagi. Jadi kita boleh mention di sini. Zahri Elias, ambil kata cikgu berkenaan, ambil lah cikgu mana-mana. Dengan bawah cikgu nak, Zahri pilih cara rambang bukan cikgu ni tak buat kerja. Ni kita nak demo saja kan. Pilih mana-mana. Ambil mana-mana satu. G. Kita klik tu. Okey, belum hantar, sila hantar segera. Contohlah. Jadi bila kita buat mention di sini, dia akan keluar notification di dalam MS Team dia yang dia install di dalam komputer. Ini mention terus kat dia. Jadi kita boleh guna kemudahan mention untuk maklum secara personal ke mana-mana guru untuk tindakan segera lah. Okey, yang makros tu saya dah jawab. Yang ni pun boleh edit. Tuan-tuan bila post ni di ujung ni, tuan-tuan boleh edit kalau kata dah post dah send dah, tuan-tuan boleh delete balik ataupun nak macam tadi dah kan, tadi kita boleh edit balik. So kita boleh nak edit dan sebagainya lah. Okey, macam post ni pun. Edit tu yang posting kita lah, orang kita posting kita, orang tak boleh lah. Owner boleh. Owner boleh delete semua. Zahri, Cikgu Chan Gai Hong tu dia angkat tangan tu. Chan Gai Hong. Ya, cikgu. Ada apa? Cikgu Chan. Ada lagi? Buka mikrofon dan bertanya lah. Kau tertekan ke? Tekan kot. Tak apalah. Okey. Kita teruskan. So, nak biar ni sebenarnya. Saya perlu tengok jam je lah. Kesian lah kita ni. Sebab ni dah. Okey. Cuma tu lah. Kita harap tuan-tuan boleh explore lah. Cuma satu tadi saya nak tunjuk. Satu lagi form. Okey. Form pun sama. Dalam ni tadi kata new tadi, kita boleh buat form. Okey. Form, jadi kita buat contoh, saya buat itu borang kehadiran. Macam kita buat Google Form lah. Dia akan bawa kita ke link untuk Google Form. Ini biasa ada minta kita verify account saja, kita just klik. So dia akan keluar. Jadi borang kehadiran ni kita boleh tajuk lah. Sila lengkapkan. Yang tajuk di atas, sila lengkapkan. Ini dia punya description sikit lah. Okay. Maklumat. Lengkapkan maklumat. So dah lengkap untuk bahagian tajuk dan keterangan dia, kita add soalan je lah. So ada pilihan soalan untuk kita buat multi choice ataupun tag ataupun kita buat rating dan masukkan date dan ada lagi yang pilihan yang lain. Okay, nak upload file boleh. Okay, nak buat skala Likert kan yang ni. Okay, saya pun tak explore habis ni yang ni. Cuma ada biasa ni tag. Okay, contohnya kita masukkan nama. Okay. So untuk answer ni tag kita add. Okey. Kemudian tag lagi nombor kad pengenalan. Okey. Kemudian sekolah. Okey, kalau pelajar kita nak buat borang dia. Okey. Ataupun alamat rumah kan. Okey, tag jawatan. Dan lagi email untuk ataupun nak masuk nombor telefon boleh lah. So habis ni. Okey. Sebenarnya kita boleh tengok kepada Jack boleh respon. Respon ni tak ada orang jawab lagi, tak ada lah, kosong lah. Kan? Kemudian kita boleh preview. Preview dia bentuk, kalau kita lihat sini bentuk komputer, bentuk PC. Kalau kita buka dia preview macam ni lah. Untuk peserta dapat dia akan jawab. Kalau bentuk mobile, dia macam ni, handphone kita. Okey, dia keluar barang macam ni. So kalau kita puas hati, okey, kita bolehlah hantar ataupun share kita punya borang kehadiran ini kepada peserta yang terlibat lah. Okey, review. Okey, kita share link ini. Okey, share, kita copy aja. Okey, copy ni boleh kita nak buat QR code boleh, copy link boleh. Okey, ini QR code pun boleh. QR code kita ambil ini dan kita download lah, share as template. Okey, boleh share get to link to duplicate dan sebagainya. Ini untuk QR code. Okay, yang ini pun download.
Kita hantarlah dalam WhatsApp bawah semua tu macam biasalah ni. Okey. So, kita share saja. Okey. Dan benda yang ini terus automatik dia akan save. Okey. Dia akan save dalam borang kehadiran di ruangan fail. Nampak di tab fail tadi ni dia terus ada borang. So, kalau kita nak pergi balik nak edit borang tu, kita klik saja borang ni. Okey. Dia keluar paparan Excel sebenarnya. Okey, tapi kosonglah berdasarkan item-item soal sidik tadi. Okey, tapi kita nak balik kepada borang tersebut, kita pergi kepada insert. Okey. Kita tengok form. Sama ada kita nak preview balik ataupun kita edit pun boleh. Okey, kita edit. So, kita edit balik, buat baliklah, boleh edit baliklah. Mana yang tak betul ke apa tu kita ataupun nak tambah soalan dan sebagainya. Okey, dan kita boleh share baliklah. Link ini copy balik, hantarlah ke grup WhatsApp ataupun masukkan dalam team. Contohnya saya copy, okay, barang ni saya buat dalam team, saya nak masuk dalam team kita. Okey, tak ada masalah. Sebab semua ahli ada dalam ni, kan? Jadi saya post tadi. Contohnya di bengkel ini. Okey, di ruangan post. Just ada link itu. Jadi masing-masing jawab sajalah. Okey, buka link ini, jawab. Okey. Untuk maklumat. So seterusnya untuk link ni, link untuk maklumat. Kemudian satu lagi untuk bengkel ni file. Saya nak share untuk link maklum balas. Penilaian bengkel. Okey. Saya ajak sikit kalau masalah tuan-tuan, insyaAllah sebelum 5.30 kita boleh tamatlah ataupun boleh lewat sikit. Okey. Share link ini. Okay. Copy link. Okay. Masuk kepada meeting kita. Berbagai kaedah nak. So saya tag di sini. Okey, tuan-tuan minta tolong isi. Yang ni kena isi. Yang ni tak ada. Yang ni tak ada. Okey, tolong isi ya. Klik di sini dan isilah maklum balas bengkel kita. Okey. Jadi saya rasa mungkin kita dah melewati dah masa kita ni. Jadi saya harap antara itu sebenarnya banyak benda nak cerita tu dengan keadaan masa dengan banyak benda tu dia jadi tak apa nak syok jadi kalau kabut pun jadi kita bagi yang penting-penting yang agak tuan-tuan boleh mula laksanakan ataupun implement di sekolah masing-masing lah. Jadi kita akan insyaAllah benda ni dapat sedikit banyak membantu pihak tuan dan juga memberi pendedahan. Mungkin selama ni tak dapat lagi kaitan dengan MS Team. Lepas ni dapatlah sedikit pencerahan. Dan kalau sebarang maklumat yang diperlukan bantuan boleh hubungi pihak USTP, PPD Pendang ataupun PPD Balang Terap ataupun terus kepada pihak SSTP di JPN lah. Sama ada saya ataupun Tuan Pimpin mana-mana kami lah. Boleh kontak. InsyaAllah kita sedia bantu. Macam baru ni pun kita turun juga buat bengkel GC dekat Pengetua Lama dah pindah pergi SNK Pendang lah. Cikgu Samad. Sekolah masa di model khas kan, tapi dah pindah insyaAllah kita banding kita pergi SNK Pendang lah. Okey. So inilah, jadi saya rasa itu sajalah. Ada apa soalan? Kalau tak ada, saya nak terus kepada agenda terakhir kita lah. Ya, Assalamualaikum. Salam ya. Saya nak tanya Cik Sum, saya ni tak biasa masuk jadi apa ni, buat ICT lagi. Saya nak tanya ada link tak? Ataupun apa tu tadi? Yang cara-cara kita nak buat tu lah. Apa? Record lah. MS Team tu nak, kalau orang lain tanya kita nak bagi step-step tu tak tahu macam mana nak tulang. Dia kena suruh saya bagi ni. Macam mana Sebab saya bagi ni pun cara online tadi kan, kita buat tu. Dan kita sebenarnya kita record. Ya, okay. Macam saya ni, saya tengah record ni. InsyaAllah lepas ni kita kongsi lah. Okay, dengan tuan-tuan dan puan-puan. Dan insyaAllah dalam YouTube pun sebenarnya banyak. Tuan-tuan search saja how to create channel in MS Team, how to create team, how to post in Teams. Dia akan keluar semua video terperinci satu-satu. Yang penting kita explore macam kita KPP tadi lah. Kena belajar. Lepas tu kena cuba buat dan hasilkan produk. Jadi itulah antara perkongsian kita pada petang ni. Terima kasih juga Tuan KPP. Tuan KPP saya ni sifu sebenarnya. Saya ni korang sikit dia hebat lagi. Tapi tak apalah perkongsian. Saya pun belajar banyak juga lah. Bila kita buat bengkel macam ni kami belajar. Kami tak boleh nak mengajar cikgu, mengajar budak kan. Jadi cara ni kita buat bengkel, alhamdulillah lah boleh tambah juga. Jadi untuk seterusnya sebagai penutup saya jemputlah Tuan Pengetua SMK Pendang, Cikgu Samad bin
Dr. Hakim selaku pengurusi Majlis Pengetua Daerah Penang jugalah untuk menyampaikan ucapan penutup selaku wakil peserta jugalah. Jadi silakan cikgu. Mic on tak? Mic. Ibu Samad, mic on tak? Mic. Okey. Aku cakap. Tak dengar. Mikrofon di bahagian atas tu cuba tengok on tak? Okey. Ataupun di bawah tu menu di laptop tu. Speaker dia tu. Speaker tekan rendah pun dia tak dengar. Apa ni mikrofon? Dah dengar belum tuan? Okey okey. Okey, baik. Terima kasih Tuan Zari. Yang bahagia Tuan Jimat Sahib, Syaril, orang Kuala Sipu ni. Terima kasih banyak pada petang ni. Rakan-rakan pengetua, guru besar daerah Padang Terak Pendang, pegawai daripada PPD, rakan-rakan perlongkanan, guru-guru ICT dan sebagainya, semua peserta bengkel petang ni. Jadi terlebih dahulu kami lah sebagai peserta bengkel nak ucap terima kasih atas perkongsian yang panas ni, petang ni yang panas. Yang baik, okey, tapi dia ada memberikan sedikit kepahaman dah kepada kami semua. Bengkel yang kita namakan perkongsian pengurusan platform delima ni. Tapi dalam delima ni memanglah dulu ada kita menggunakan pelbagai platform lain. Dulu kita guna Google Drive, kita guna ADD dan sebagainya. Tapi sekarang ni delima ni seolah-olah kita masuk dalam rumah kita sendirilah. Okey. Dia memang kita di bawah KPM dan sebagainya. Okey. Jadi ilmu yang ataupun pencerahan ataupun apa yang disampaikan oleh penceramah kita lah Tuan Zari dan nama Tuan Haji Ahmad Syahril tadi memang sesuatu yang baru dan dia merupakan satu, kita nak kata apa, satu option lah, satu pilihan yang lain pula lah. Tapi dia berada dalam rumah kita sendiri lah. Okay. Tadi saya teringat Tuan Ahmad Syahril kata, apa kata tadi, dia kata jangan tunggu pandai baru nak buat tu. Okay. Buat sampai pandai. Okey. Kami yang orang kata RAM yang rendah sikit ni dia kena pandai, kena buat selalulah untuk nak bagi pandai kan. Okey, terima kasih banyak-banyaklah pada petang ni insya-Allah. Tapi apa pun dia bergantung pada lokaliti sekolah dan kemampuan dan juga kebijaksanaan urusan sekolah lah untuk menguruskan ini semua. Kongsian daripada sahabat saya Cikgu Nizam tadi pun sangat bagus. Tapi akhir sekali kehebatan kita dalam aspek pendigitalan ni, digitalan di sekolah ni, dia mesti beri impak kepada pelajar lah, kepada murid. Dia mesti menghasilkan sesuatu yang kita harap, itu kemanjadian murid lah. Itu hasilnya. Itu finalnya mesti pergi kat situ. Kita tanya, saya rasa kena ada siri 1, siri 2, siri 3 ni Tuan Haji. Petang ni panas sangat. Melebihi orang kata berdos ni kan. Okey. Jadi kita panas minat tak apa. Kita mungkin ada siri 2, siri 3 yang lebih spesifik, kita pergi satu-satu lah supaya pemahaman kita lebih tinggi. Tetapi saya pemahaman daripada guru-guru muda kita, saya ingat tak ada masalah. Dari segi cikgu ICT kita, saya ingat mereka cepat faham daripada yang bayar saya dengan kawan-kawan pengetua yang lain lah. Jadi macam itulah, saya harap dapat ini untuk kebaikan sekolah dan juga ke arah kemanjadian murid lah. Okay, terima kasih Tuan Haji. Terima kasih Zari. Ya. Terima kasih kepada Cikgu Abdul Samad, selaku wakil peserta dan juga pengetua di SMK Pendang. Jadi insyaAllah kita cubalah jadi mana sekolah yang masa perlu tu, kalau SMK Pendang nak panggil lepas ni insyaAllah. Tapi insyaAllah kita panggil. Tapi dulu itu makan, dia makan dia sedap. Kita makan lain nanti.
Okey, seterusnya Tuan KPP ada ucapan terakhir sebelum kita tutup. Pesanan. Saya ingat itulah, jadi at least kita harapkan perjumpaan kita pada petang ni dapat memberi satu idea lah kepada tuan-tuan dan perempuan apa yang kita boleh manfaatkan. Jadi apa yang tuan-tuan nak manfaatkan, tuan-tuan decide lah. Dan untuk merealisasikannya tu, kalau tuan-tuan perlukan bantuan daripada pihak kami, tuan-tuan maklum lah, boleh PM tepi lah orang kata. Jadi kita cuba bantu ikut keperluan sekolah masing-masing. Sebab sekolah tak sama, kita bagi semua, ada orang nak guna, ada orang tak guna. Jadi kalau tuan-tuan betul-betul nak guna selepas ni, tuan-tuan follow up balik dengan kami dan kami akan cuba bantu. At least pada hari ni, at least tuan-tuan dapat idea apa yang tuan-tuan boleh buat dan tuan-tuan decide apa yang sebenarnya yang tuan-tuan nak buat. Sebab kami di pihak kami hanya iklan saja. Orang kata orang jual ubat, cerita. Orang nak beli tak tahu lagi. Betul lah. Jadi kalau tuan-tuan betul-betul berminat, bolehlah berhubung dengan kami. InsyaAllah kami sedia membantu. Okey, saya ingat itulah. Sebagai sharing yang terakhir lah. Perkongsian ni pun antara pengurusan dengan guru. Jadi tak ada isu lah kata cikgu tak ada capai internet, tak ada peranti kan. Kalau kata pelajar tu mungkin masalah. Ini kita utamakan antara pentadbir dengan guru. Jadi insyaAllah semua kemudian tu ada antara kita lah. Jadi sebelum kita tamatkan, minta semua buka kamera kot. Cikgu Nazri baru dengar, Cikgu Nazri Husin. Kau mana lah? Kamu tengok apa okey? Kita tu kita mood. Buka pentas kita. Kita buka pentas. Buka pentas. Tolong boleh buka kamera. Sini masuk join untuk kita ambil gambar. Bang Nazri apa abang? Bang Nazri. Nampak tak? Masing-masing. Okey, kalau tak nampak saya share screen dah. Okey ni. Dah masuk. Kosong itu, kursi kosongnya. Okey, ready lagi. Ada rupanya masih lagi aman ni. Semua ada lagi 100 lebih ni. Ubah 200. So participant. Okey, ready ya? Ada yang tak buka gambar? Tak buka kamera, nak on lagi? Banyak lagi kursi kosong. Kursi kosong dah gitu. Okey, ready ya, senyum. Kameraman ambil gambar. 1, 2, 3. Okey. Ya. Tak jarak 1 meter tak parah. Tak apa, ni dia keluar sendiri. Ni dia auto. Okey. Okey. Terima kasih semua. Saya lagi terima kasih kepada semua peserta yang menunggu hingga akhir sesi bengkel kita dan terima kasih atas komitmen dan tumpuan tuan-tuan dan perempuan lah. Jadi saya beri pihak Augusta dan juga penyampai sesi yang bantu harap perkongsian ini bermanfaat tuan-tuan dan perempuan yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang kekurangan itu daripada khidmat kami sendiri lah. Okey, jadi sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi itu maklum balas dalam ruangan chat tuan-tuan. Isi maklum untuk dapatkan di pihak kami lah. Nak tahu juga respon dari peserta ni. Saya tak nampak. Terima kasih. Saya akan share juga maklum balas tu dalam link WhatsApp ni kepada ni lah. Jadi kita jumpa lagi. Okay, terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. 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 Terima kasih semua. Assalamualaikum.